Alright, so for today kita akan mula dengan topik 6. Next part. So topik 6 ni topik yang senang sebenarnya. Cuma dia ada banyak benda sikit nak kena ingat lah. Tapi dia, altogether dia benda yang senang. Calculation dia pun calculation yang simple-simple je. And then for topik 6 dia akan keluar dalam UPS yang ketiga dengan dalam group assignment. Tu je. Dalam final exam, topik ni tak termasuk. Sebab dia topik senang kot. So, dia tak termasuk kat dalam final exam. So, ingat topik 6, UPS 3 dengan group assignment. Final tak termasuk. Altogether, we have 3 subtopic. Hari ni kita nak masuk 6.1. Okay. Kita terus pergilah. So, what is actually polynomials? Benda ni awak dah pernah jumpa sebenarnya. Awak selalu jumpa. Polynomial is basically an equation with certain degree and then dia ada algebraic expression. Contohnya, selalu equation yang awak akan jumpa tu lah. Px tu nama dia, polynomial. Dia boleh berubah-ubah je. Tiba-tiba nak keluar Vx ke, Wx ke. Dia tak kisah kat situ. Cuma selalunya Px lah stand for polynomial. And then dia mesti ada constant darabkan dengan variable. Lepas tu ada kuasa. And then the list goes on. Itu maksud polynomial. Ataupun equation yang contohnya ni lah. Awak selalu jumpa. 2x plus 5. 3x squared plus 7. And then kita ada cubic equation. Kita ada kuasa 4 punya equation. These are all examples of polynomial. Ini semua contoh. Okay, dengan syarat dia punya kuasa, indices tu kuasa kita is positive integer. Nombor yang positif sahaja. Tak boleh pecahan, tak boleh negative number. Kalau dia kuasa pecahan ataupun kuasa negative number, kita tak panggil dia sebagai polynomial lah. Itu dah kategori lain. Okay, so these are examples of polynomial. Okay, next one. These are example of not polynomial. Dia bukannya polynomial. Contohnya kat sini, we have x to the power of half. Kuasa tu kuasa setengah. Itu bukan integer. So, ini bukan kategori polynomial. Second one, we have 1 over x. So, once again, that is x to the power of negative 1. Ini pun bukan polynomial. Okay, ni ada x to the power of negative 3. Samalah, it's negative number, so dia bukan kategori polynomial. So, highlight kat situ, if our indices is fraction or negative number, then we cannot consider this as polynomial equation. So, ini tadi kita punya format. So, kita ada Px equal to dah panjang ni lah. Okay, ada few elements of definition or terms that you have to know. So, first one, kalau constant, apa-apa constant yang saya panggil darabkan dengan variable tu, kita panggil benda tu sebagai coefficient. Apa-apa nombor lah, A stand for any numbers. Okay, itu dipanggil sebagai coefficient. Okay, next one, N is called the leading coefficient. Nanti kita tengok contoh, bila masa kita panggil benda ni sebagai leading. Okay, last term yang tak ada darab dengan variables, kita panggil sebagai constant term. Itu awak selalu dengar. And then last one, the degree of the polynomial is determined by the highest power of x. So when it comes to polynomial, equation kita ada banyak kuasa. Kan? Ada kuasa. Kalau dalam tu mungkin kuasa 5, kuasa 4, kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1. So, degree kita akan pilih based on the highest power. Walau dalam banyak-banyak kuasa tu, kita akan pilih kuasa yang tertinggi sekali. Itu yang kita akan consider sebagai degree. Kita masuk example. These are few examples of polynomial. So, first case, we have Px equal to negative 3. Kalau kita tengok kat sini, dia tak ada variable langsung. So, degree maksudnya kuasa kosong lah. Okay. And then, kejap lah, tak nak pakai colour ni. Kita pakai colour hitam. 0. Okay. What is the name of this polynomial? Dia tak ada nama lah sebab kita ada satu nombor je sebenarnya. Constant. Okay. Leading coefficient, apa-apa constant yang ada kat dalam kita punya polynomial ni, sekarang dia akan jadi negative 3. Constant term pun dia ada memang satu nombor je kat situ. So, negative 3.
Okay. Next kita ada 2x plus 5. So fokus kat x ni. Dia tak tulis tapi sebenarnya situ kuasa 1. That would be our degree. Name of polynomial ni, ini kuasa 1 selalu saya sebut this is linear equation. So type dia linear. Leading coefficient, kita kena tengok constant yang partner kepada highest degree tadi. So kat sini kita pergi dekat 2. That would be our leading coefficient. Constant, kita kena tengok nombor yang tak ada darab dengan apa-apa variable. So in this case, 5. Okay, moving on. We have 3x squared plus 7. So degree would be 2, kuasa tertinggi kita. Name of this equation selalu saya sebut juga quadratic. Leading coefficient 3 sebab itu yang darab dengan x squared. Constant is 7. Okay, next one. X cube minus x squared plus 6. So degree 3. Walaupun dia ada kuasa 2 dengan kuasa 3, kita akan pilih the highest power. So kita kena pilih 3 lah kat sini. Name of this equation cubic sebab kuasa 3. Leading coefficient constant yang darabkan dengan kuasa 3 tadi. So kat situ tak ada nombor, maksudnya 1. And then constant terms, nombor yang tak ada partner dengan variable. So 6. And then last one, we have x to the power of 4 plus 3x minus 5. So your highest degree will be 4. Name of this equation, when it comes to the power of 4, that would be quartic. Leading coefficient, 1. And then our constant term here would be 5. Mungkin kita kena ambil take note lah benda sesimpel macam ni. Keluar kat UPS ke, dia kasih equation panjang-panjang. Find the leading coefficient. Find the constant term. Mungkin dia tanya kat situ. Okay. Kita dah introduce all these things as degree, leading coefficient, constant. All together we call this as polynomial. Ingat, degree mesti positive integer. Okay, next kita nak buat proses matematik yang melibatkan polinomial. Awak dah biasa buat dah sebenarnya, kita nak refresh back je. So first operation is addition. Kita boleh tambahkan dua polinomial dengan syarat they must have the same degree. So contohnya yang ni. Okay, saya nak buat dalam bentuk lazim lah. Mungkin semua orang baru nampak tapi yang ni sebenarnya awak dah biasa tambahkan pun. So we have 3x cube minus 5x squared. Saya letak kat situ plus 0x minus 7 sebab tak ada x untuk situ saya letak lah. So kita nak kena tambahkan dengan 4x squared minus 2x plus 3. Okay. So bila tambah, kita tambahkan satu-satu. Dia tak ada pindah-pindah So start dengan first one, kita akan dapat 3x cube. Negative 5 plus 4, so kita akan dapat negative x squared. 0 minus 2, so minus 2x. And then negative 7 plus 3, kita akan dapat minus 4. Ini salah satu option lah kita boleh nak buat dalam bentuk lazim. Tapi kalau awak dah biasa tambah yang macam biasa tu, terus kira dapat jawapan, boleh je. Teruskan, dia tak ada masalah pun kat sini. Ini saja nak tunjuk lah bentuk lain cara awak boleh tambah polinomial. Okay, itu untuk addition. Settle. Kita nak pergi contoh yang kedua, subtraction. Kita nak tolakkan polinomial. So pun boleh benda yang sama, saya tulis dalam bentuk lazim juga. So tak ada x squared, saya tambah 0x squared. Ini sebab saya nak buat setiap variable, setiap kuasa tu ada ruang lah. Plus x minus 4. Kita nak tolakkan dengan 2x cube minus 3x squared plus 6x plus 1. Tolak pun satu-satu. Dia tak ada banyak pinjam-pinjam orang sebelah. So x to the power of 4 tak ada kawan. So x to the power of 4 lah. Sebenarnya kat sini adalah 0x to the power of 4 kalau nak letak. Okay. Negative 5 minus 2. So kita akan jadi minus 7x cube. And then 0 minus negative 3. So dia akan jadi plus 3x squared. And then minus 5x minus 5. Itu operation tolak or subtraction involving polynomial.
Ya, benda simple je lah. Lagi sekali saya saja je nak tunjuk bentuk lazim macam ni. Kalau awak rasa menyusahkan, awak nak tolak manually yang selalu awak dah buat, boleh teruskan. Tak ada masalah pun. Okay. Settle tambah tolak, kita pergi yang seterusnya when it's involving multiplication. So, untuk darab kita ada dua jenis. First, darab dengan constant. Ini awak dah selalu buat lah. Kalau ada constant, darabkan dengan equation. Every single constant multiply with every single terms. Itu yang dia buat contohnya 2px. So, 2 akan darab dengan 5x squared. Akan darabkan dengan 2x. Akan darabkan dengan 1. Dapatlah jawapan. Ini simple things lah. Okay. Kita terus buat example. Example 3. We have px and qx. First case, we have to find 3px. Means that constant 3 akan darabkan dengan every single terms inside px. So from there, straight away we get 9x cubed minus 6x plus 12. Yang ni tak ada masalah saya rasa. B. Now, kita nak kena cari Px times with Qx. Yang ni pun sebenarnya expansion biasa awak dah selalu buat juga. Yang ni tak ada bentuk lazim. Expand lah seperti biasa. Minus 3. Okay. Saya darab seperti biasa. Kembangkan every single term. Saya bermula dengan yang depan ni dulu. Darab every single term with x squared. So, we have 3x to the power of 5. Hati-hati kat sini bila awak mendarab, it's involving indices rule. Kuasa akan jadi tambah. Jangan pergi darabkan kuasa. Ramai orang careless kat sini tiba-tiba dapat 3x kuasa 6. Sebab dengan kuasa-kuasa sekali dia pergi darab. Tak boleh Kita kena tambahkan dia. And then kita akan dapat second one is minus 2x cubed. And then plus 4x squared. So settle, semua term saya dah darabkan dengan x squared. Now repeat the same process, every single term times with negative 3. So minus 9x cubed plus 6x minus 12. Simplifykan apa yang boleh. Biasanya kita akan susun final answer in descending order lah. So 3x to the power of 5. Cube tu kita boleh simplify. So minus 11x cube plus 4x squared plus 6x minus 12. Tak ada apa-apa dah boleh simplify. Itu sahaja yang tinggal. Ni tak ada masalah lah. Awak selalu jumpa pun sebenarnya. Okay. Settle about multiplication. Tambah, tolak, darab. Itu benda yang awak selalu buat pun sebenarnya. Next, kita nak masuk proses baru. Ada orang dah pernah belajar. Awak dah pernah belajar. Semua orang dah pernah belajar. Tapi mungkin telah dilupakan sejak menggunakan calculator. So, kita nak belajar division of polynomial. Macam mana nak bahagikan when it's involving equation. So, bila nak bahagikan polinomial, kita akan guna satu proses yang kita namakan sebagai long division. Bahagi menggunakan bentuk lazim. So, kalau contoh yang melibatkan nombor, kalau first dulu awak belajar kat sekolah rendah, 75 bahagi 4, awak akan buat bentuk lazim macam ni kan? 75 bahagi dengan 4, lepas tu cari nombor darab, lepas tu main tolak-tolak, dapat kalau hujung tu dapat nombor, itu kita akan panggil sebagai remainder ataupun baki. Ini saya saja tunjuklah zaman sekolah rendah dulu macam mana struggle-nya kita nak membahagikan benda. Sekarang main tekan kalkulator terus dapat jawapan. Okay, ini. So, guna konsep yang sama, kita nak bahagikan polinomial kita. Okay. Before kita start, kita kena tahu dulu kedudukan dia. So, dalam soalan when it's involving division, dia akan bagi px and dx. Px we call as polynomial. Semua orang dah tahu. Px untuk polynomial soalan kita. Dx is basically apa yang dia suruh bahagi. Dia akan cakap lah Px divide by what. Dia akan bagi tahu kat situ. Dx stand for divisor. Okay. These two things dia akan bagi dalam soalan provided in the question. Itu yang dia akan suruh awak kira lah. So, kita akan susun dalam bentuk lazim macam ni. Px akan duduk kat dalam sebab dia tajuk.
dx akan duduk kat luar. So, px divide by dx. Then, kita akan ikut proses nak bahagi tu. And then kita akan dapat jawapan ke atas. Atas tu qx we call as quotient. Kira-kira nanti kita akan dapatlah bawah ni. Baki kita. Or sign dia rx we call that as remainder. Baki ni tak tentulah, tengoklah kita akan dapat nombor ataupun kita boleh dapat equation ataupun kita boleh dapat kosong. Remainder dia 0. Boleh. Semua jenis remainder acceptable. Okay, kenapa penting kita nak tahu px, dx, qx, rx? Ada 4 elemen sebab lepas dah siap bahagi, kita ada 2 pilihan macam mana nak tulis jawapan akhir. Okay, so option number 1, yang ni kena ingat lah. Px equal to qx times dx plus rx. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, we have px over dx equal to qx plus rx over dx. Ada 2 pilihan. Kalau soalan tu sekadar suruh buat long division, then either one punya cara penulisan kita boleh terima lah. Dua-dua kita terima. Salah satu tulis dah cukup. Tapi dua-dua equation nanti kita akan pakai kat spesifik tempat. Ada certain soalan kita akan pakai cara tulis nombor 1. Ada certain soalan kita akan pakai cara tulis nombor 2 ni. Nanti lepas ni, selepas inilah 6.2, 6.3 kita tengok kedua benda penting ni nak pakai kat mana. So, dua benda ni kena highlight. Itu cara penulisan dia sangat-sangat penting. Okay, so kita nak practice macam mana nak buat long division involving polynomial. Okay, ni example 4. Find the quotient. Quotient tu sebenarnya dia suruh cari qx and remainder, so rx for divide by ni. Maksudnya yang atas ni automatic would be our px divide by what? Yang bawah tu akan jadi kita punya dx. Nah, bila baca soalan kita kena tahu apa dia suruh cari, apa yang kita nak kena buat. So, automatically you have to detect which one would be your px polynomial, which one akan jadi divisor our dx. Okay. So, kita susun benda ni dalam bentuk lazim kita tadi. Px akan duduk kat dalam. So, 2x cube minus x squared. Kalau kita tertinggal, dia kuasa kita biasa kan kena menurun satu-satu. Sekarang ni kuasa 3 ada, kuasa 2 tak ada, kuasa 1 tak ada kan. So, saya tambah sini. Plus 0x plus 1. Nanti saya tunjuk kenapa kita pentingnya tambah sendiri 0 ni. Okay. Divide by x plus 1. So, dx akan duduk kat luar. Okay. Now, kita dah boleh start long division. Okay. So, step dia, kita just fokus dekat first term ni dulu. Saya highlight lah dia. 2x cube. And then kita fokus yang term kat luar. First term yang kat luar ni je, x. Okay, dua benda tu So, from here, we need to came out with one number or one variable yang bila kita darabkan dengan x, 2x cube akan muncul. Saya ulang. Sekarang kita kena fikir satu nombor. If we multiply with x, awak akan dapat jawapan dia 2x cube. Itu yang kita kena fikir. Maksudnya, apa? Darab x, dapat 2x cube. Okay. So, from there kita tahulah sebenarnya 2x squared kan? 2x squared, kalau darab dengan x, kita dapat 2x cube. So, 2x squared tu kita akan tulis dekat atas. Cari kolom yang correspond to it ya. So, kalau x squared ada kat sini, saya tulis 2x squared atas dia. Okay, lepas tu kita darabkan satu-satu. 2x squared times with x. Maksudnya 2x squared ni saya darabkan dengan term yang kat luar ni. Kita akan dapat 2x cube. Kawan sebelah dia tak boleh tinggalkan. So 2x squared times 1. Kita dapat 2x squared lah. Once again. So kita dapat 2x squared. So okay. Lepas tu kita kena tolakkan equation ni. Macam awak bahagi biasa kita kena tolakkan So 2x cube minus 2x cube habis. Negative x squared minus 2x squared. So, kita akan dapat kat situ negative 3x squared. Okay. Lepas tu turunkan satu lagi term. Kat sini ada 0x. So, saya turunkanlah 0x. Okay. Berapa banyak term nak bawa turun? Ikut berapa banyak divisor awak ada.
So kalau dx kita ni ada 2 term, so kita kena make sure kat sini ada 2 terms. Let's say kalau kat divisor ni ada 3 terms, so nanti kat sini pun kena ada 3 terms. Dia ikut dx kita. Okay. Now kita ulang lagi proses yang sama. Kita kena fokus dekat negative 3x squared pula. So, repeat the same process. Kita kena fikir apa darab x dapat negative 3x squared. Kita fikirlah nombor apa-apa awak darab dengan x dapat negative 3x squared. So, maksudnya kat sini kita kena darab negative 3x. So, atas dia ada x, atas dia saya tulis negative 3x. Darabkan satu-satu. Repeat the same process. So, negative 3x squared minus 3x. And then kita tolakkan dia. Kat sini hati-hatilah. Ada sign, ada tolak kan. So, negative 3 minus negative 3. So, sebenarnya dia negative 3 plus 3. So, dia habis. Habis tu biasa letak titik lah. Tak perlu letak 0. Okay. Next one. 0 minus negative 3x. Hati-hati lagi kat situ. Simplify. Minus jadi plus kan. So, 0 plus 3x. Kita akan dapat 3x. And then bawa turun pula kawan sebelah dia. Kita ada plus 1. So now kita fokus dekat 3x. Okay. Repeat lagi sekali the same process. So kita nak fikir apa darab x akan dapat 3x. Macam tu. Nombor darab x dapat 3x. Obviously kita kena darab dengan 3. So plus 3. Kita akan darab dapat 3x plus 3. And then lagi sekali kita tolakkan dia. 3x minus 3x habis. 1 minus 3. Kita akan dapat negative 2. Okay. Bila dah berhenti kat sini, kita dah tak ada kawan lagi dah bawa turun. Terms kat sini dah lebih kurang daripada yang atas ni. So kita dah boleh berhenti. Maksudnya long division kita dah siap. Okay. Bila dah habis tu, kita kena ingat position balik. Soalan minta apa? QX dengan RX. So, QX would be apa yang ada kat atas ni. Jawapan yang awak dah siap bahagi. RX would be jawapan baki kita. RX tak semestinya ada lah. Kadang-kadang kalau awak tolak tu habis, RX awak 0. 0 lah remainder dia. So, kat sini in case ada value, adalah value tu. Okay. So, itulah jawapan dia. Kita dah boleh buat conclusion dah. So, our QX is 2x squared minus 3x plus 3. And then Rx in this case is negative 2. And that's how you perform long division. Cara kita nak buat long division macam ni je. Ni kena practice banyak kali lah. Dia selalu keluar famous. Okay. Kenapa tadi saya suruh tambah 0? Sebab nak fokus kat sini. Nampak 0 saya bawa turun. Kalau awak tak tulis 0, ramai orang akan selalu tersalah kat tempat saya tengah buat tunjuk cursor ni. Orang takkan perasan 0 minus negative 3x. Nanti dia akan dapat jawapan salah kat sini. Bila sini salah, dia akan effect lah. The whole thing after that akan salah. So, biasakan bila ada kuasa tu, dia turun satu-satu. Kalau tak ada variable ataupun constant untuk benda tu, sendiri kena tambah. Kat sini saya tambah 0x. So, that biar kita nampak terus siapa nak tolak siapa. Okey. Ada soalan ke untuk long division? Kita pergi seterusnya. Sekejap saya besarkan sikit. Okey. Oh. Apa masalah dia? Okay. So example 5, we have to divide x cubed plus 2x squared minus x plus 1 by x plus 3. Okay. Ikut proses yang sama sekarang. Okay, kita sambung. Now, repeat the same process. Ingat, divide this by this. Jangan terconfuse siapa PX, siapa QX. DX. So, kalau dia kata equation ni yang awak nak kena bahagi. So, ini will be our PX by X plus 3. Dia ni yang akan jadi DX. Jangan buat terbalik lah. Terbalik jawapan awak. Totally wrong lah nanti. Okay. So, our PX duduk kat dalam x cubed plus 2x squared minus x plus 1. Yang ni saya tak ada tambah 0 kat mana-mana sebab kuasa kita dah turun satu-satu. 3, 2, 1, 0. Dah cantik dah. Okay. Divide by x plus 3. Okay. So, benda yang sama. Kita fokus dekat first term dengan first variable dx kita.
Yang plus 3 tu kita tak payah fikir sebab kita nak darab dia je nanti. Okay. Now kita ada apa kena darabkan dengan X untuk dapatkan X cube. Kita kena darab apa ya sekarang? X squared. Very good. Kita kena darabkan dengan X squared. So dia akan dapat X cube plus 3X squared. Jangan lupa kita kena tolakkan. So X cube minus X cube settle. 2X squared minus 3X squared, dia akan dapat negative X squared. And then bawa turun orang sebelah, so kita akan turunkan negative X. Okay, now fokus pula dekat negative X squared. So kita kena fikir benda yang sama lagi sekali. Apa? Darab X dapat negative X squared. Kita kena darab negative X. So dia akan darab negative X squared minus 3X. So negative X squared minus negative X squared habis. Dekat sini mesti habis tau first term kita ni. Yang kita darab tu mesti hilang. Kalau tiba-tiba apa first term yang awak dah darab lepas tu awak tolakkan tak hilang, maksudnya awak dah salah darab lah. Awak dah salah pilih yang atas ni. Dia mesti hilang. Kalau tak hilang tu something wrong lah tu. Check semula. Okay. Yang second term dia yang ke belakang tu tak apa, dia tak hilang. Yang pertama ni mesti hilang. Okay. Negative X minus negative 3. So hati-hati kat situ dia akan jadi plus. So kita dapat 2X plus 1. Okay. Last one. Lagi sekali kita kena fikir pula untuk 2X. Oh. So siapa darab X dapat 2X. Senanglah yang tu. Plus 2. So kita dapat 2X plus 6. Okay, tolakkan dia. Dapatlah baki negatif 5. Bila kat sini, kuasa dia lagi rendah daripada kuasa dx, kita dah perlu stop kita punya long division. Saya tulislah kat tepi. Nanti kadang-kadang ada orang dia tak tahu bila masa nak stop. Degree tu kuasa kan? Degree Rx less than degree dx. Baki kuasa dia dah lagi rendah daripada kita punya divisor. Then awak terus stop long division. Ni kan ada orang dia tak reti nak berhenti. Okay. Settle. Siaplah long division. So sekarang kita nak tengok. Tadi soalan memang minta. Sekarang soalan tak minta apa-apa. Kita nak tulis. Alamak, kenapa? Kita nak tengok macam mana cara nak tulis jawapan akhir. Oh. Okay. Alright. So tadi saya ada highlight 2 equation kan. So dua-dua tu kita nak buatlah kat sini. So option yang pertama kita boleh guna Px equal to Qx darab dx plus Rx. So masuklah satu-satu kat sini. Okay. So Px salin Px yang ada dalam soalan yang ni. Jangan guna Px je. Kena salin Px yang ada dalam. So x cube plus 2x squared minus x plus 1 is basically equal to Qx. Jawapan yang ada ke atas. So x squared minus x plus 2. Dx divisor kita tadi. X plus 3. Rx baki awak. So minus 5. Kita label lah siap-siap kat dalam bentuk lazim tu kan. Untuk ada orang yang tetap biasa lagi. Ingat yang atas ini Q. Yang duduk kat dalam ni P. Yang kat luar ni D. Baki kita R. Okay. Itu option pertama. Option yang kedua. Kita boleh tulis sebagai Px over Dx equal to Qx plus R over D. Yang ni panjang sikit lah. Banyak kali nak kena tulis. Okay. So, x cube plus 2x squared minus x plus 1 over x plus 3. Itu soalan kita sebenarnya. Equal to Q tadi jawapan. So, x squared minus x plus 2 minus remainder over D. So, minus 5 over x plus 3.
Itu pilihan kedua cara kita boleh tulis jawapan. Kadang-kadang dalam soalan dia memang state nak yang mana satu. Dia bagi yang pilihan pertama ataupun kedua ni. Kadang-kadang. Kalau dia tak bagi tahu, mana-mana pun kita terima sebenarnya. Maksudnya tulis salah satu pun cukup lah. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Example 6. Lagi sekali. Sebab long division ni biasanya soalan favourite. Dia memang suka nak tanya. So kita practice lah. Okay. Next one. Kita nak divide 4x to the power of 4 minus 5x squared plus 2x minus 10. Divide by 2x minus 3. Saya bagi masa lah dulu. So, buat bersama-sama macam senang kan? Okay. Saya bagi masa sekejap. 1 minit. 1 minit cukup kot. Cuba awak settlekan sendiri dulu. Sekejap lagi kita check. Jawapan awak sama tak dengan jawapan saya? Okay. Dah ke? Dah berjaya menjawab ke? Settle dah long division? Diam tanda krik-krik. Okey kot. Saya semak jawapan sama tak dengan jawapan saya? Okey. So, untuk yang pertama, nak dapatkan 4x to the power of 4. Okey. Yang ni tadi, saya je lah tulis macam ni. Nak tengok awak perasan ke tak. Sepatutnya, kalau kita tak nak confuse, awak sendiri kena tambah variable yang terkurang. Okey. So, 4x to the power of 4. Cube tak ada. So, kena tambah 0x cube minus 5x squared. 2 ada. Plus 2x minus 10. 0x cube tu kita kena tambah sendiri so that nanti masa proses nak tolak tu kita tak terconfuse kolom. Siapa tak tambah tu tadi awal-awal masa nak tolak mesti awak ada nampak siapa nak tolak siapa awak confuse. Okay, biasakan kolom tu dia mesti variable yang sama, kuasa yang sama so that baru kita boleh tally nak tolak tu. Okay, start balik tadi. Apa darab 2x dapat 4x to the power of 4? Kita kena darabkan dengan 2x cube lah. 2x cube times 2x baru kita dapat 4x to the power of 4. And then minus 6x cube. Ini yang pentingnya tadi kena tambah 0 tu. Kalau tak nanti awak akan dapat 5x squared dengan 6x cube awak yang confused. Boleh tolak siapa belakang. Okay. So tolakkan dia kita akan dapat 6x cube minus 5x squared. Turunkan. So now kita nak hilangkan 6x cube. So kita kena darabkan dengan 3x squared. So we have 6x cube minus 9x squared. Simplify this up. You get 4x squared. Bawa turun kawan sebelah. So plus 2x. Nak hilangkan 4x squared kita kena times with 2x. So, dapat kat situ negatif. 8. Negatif pula. 8x. Bawa turun kawan sebelah. Negatif 10. So, finally nak hilangkan 8x. Kita kena darabkan dengan 4. So, 8x minus 12. Tolakkan. Kita akan dapat baki 2. Bila dah dapat kat sini, ingat sini dapat constant, degree kita kosong. Dx kita kuasa dia 1. So degree remainder dah lagi kecil. So kita dah berhenti divide. Dah boleh berhenti bahagi dah. Tinggallah nak tulis jawapan akhir. So ada 2 pilihan tadi. Sekejap saya tarik ke tepi sikit. Tak muat. Okay, saya tulis jugalah dua-dua kat sini. So, first option we have Px, Qx dx plus Rx. So, for that option, kita akan dapat, panjangnya nak salin. Dia leceh kat sini je lah. Panjang-panjang nak kena salin benda ni. Kalau UPS keluar MCQ dia tak ada masalah. Nanti masa group assignment tu, semua ni kena salin detail-detail.
as 4 times dengan dx is 2x minus 3 plus 2. Tak muat nak tulis sebaris. Okay. Ataupun kita ada second option, px over dx equal to qx plus r over d. So, 4x power 4 minus 5x squared plus 2x minus 10 over 2x minus 3 equal to, yang panjang-panjang ni, plus 2 over 2x minus 3. Oh. Okay. We have to divide 6x to the power of 4 plus by x squared ni. Okay. Samalah. Saya bagi masa 1 minit. Cuba jawab dulu. Cuba try dulu. Kejap lagi kita cek jawapan. Jawapan awak sama tak dengan jawapan saya? Okay. Kita cek jawapan. Sebab saya rasa yang ni cepat je boleh dapatkan. So, untuk yang pertama kita nak hilangkan 6x to the power of 4. So, that one we have to multiply with 6x squared. So, akan dapat 6x to the power of 4. Hati-hati, semua terms kena darab. So, plus with 18x cube plus with 12x squared. Kat sini dia divisor kita ada 3 terms. So, kena darab satu-satu. Lepas tu konsep dia sama. Kena tolakkan. And then, ingat yang pertama mesti hilang 6x minus 6x tu. 6x power 4 minus 6 power 4. And then yang kedua kita akan tolakkan kat situ, awak akan dapat negative 7x cube. Yang ketiga tu akan dapat minus 9x squared. Okay. Kat sini dia ada 2 terms. Kat sini device dia ada 3 terms kan. So kat sini pun mesti ada 3 terms. So kenalah bawa turun kawan sebelah. So minus 8x bawa turun. Okay, repeat balik. Kita nak hilangkan negative 7x cube. So, kita kena darab negative 7x. So, negative 7x cube minus 21x squared minus 14x. Tolakkan. Hilang. And then, kita akan dapat 2x squared plus 6x plus 4. So, last one, kena darabkan dengan 2. So, 2x squared plus 6x plus 4. Dia cantik kat sini. Habis terus. In this case, remainder kita 0. Dia tak ada remainder kat situ. So, kita boleh tulis jawapan. Jawapan tu saya ambil option yang pertama yang equation panjang-panjang tu. Finally, we will have 6x to the power of 4 plus 11x cubed minus 7x squared minus 8x plus 4. Px equal to qx. So, 6x squared minus 7x plus 2 times dx. So, x squared plus 3x plus 2. And then plus rx. Rx kita 0. So tak payah tulis lah. Siap. Itu kita punya proses long division. So kalau rasa ada problem ni kena praktis banyak kali sebab chapter subtopik selepas ni kita banyak nak pakai. 6.2 kita ada pakai long division. 6.3 pun nanti kita ada pakai long division.